Okey, sekarang kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet bagi suatu elektromagnet. Okey, so kita ada 5 faktor yang akan mempengaruhi kekuatan medan magnet. Okey, yang pertama sekali ialah bilangan lilitan solenoid. Semakin bertambah bilangan lilitan solenoid, semakin bertambah kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Maksudnya, makin banyak awak lilitkan dawai bertebat tu pada awak punya konduktor, maksudnya dia punya kekuatan medan magnet dia lagi tinggi lah. Okey. Seterusnya, magnitude arus yang mengalir, semakin bertambah magnitude arus yang mengalir, semakin bertambah kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Untuk ketebalan dawai, semakin bertambah ketebalan dawai solenoid, semakin bertambah kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Okey, yang ni awak kena tahu kenapa bila kita tambahkan ketebalan dawai, kekuatan medan magnet dihasilkan. Okey, sebab apa? Kita dah belajar dulu sebelum ni faktor yang mempengaruhi rintangan dawai kan. Okey, kalau rintangan dawai kita, kalau ketebalan dawai kita besar, maka rintangan dawai kita kecil. Okey, kalau rintangan dawai kita kecil, maka arus yang besar akan mengalir. Sebab itulah bila tebalnya dawai kita, semakin tebal dawai kita, semakin kurang rintangan, semakin banyak arus. So, bila makin banyak arus, makin bertambah kekuatan medan magnet. Okey, seterusnya untuk bentuk teras besi, untuk kuatkan medan magnet awak, kita akan menggunakan teras besi lembut berbentuk U berbanding berbentuk biasalah, berbentuk yang silinder. Okey, yang terakhir kita menggunakan teras besi lembut. Kenapa kita nak teras besi lembut? Sebab dia lebih kita kata macam lebih efektif lah. Maksudnya dia senang dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Okey, maksudnya bila awak alih je arus elektrik, automatik dia menjadi magnet. Bila awak padamkan arus ataupun awak matikan arus, automatik dia menjadi konduktor biasa ataupun teras besi lembut yang biasa. Okey. Okey, seterusnya kita tengok untuk eksperimen mengkaji faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Dia ambil arus elektrik sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Okey, apa inference yang awak boleh buat? Macam biasa, inference awak, arus kita ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Maka arus elektrik akan mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Okey. Seterusnya untuk hipotesis, semakin bertambah arus, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Tujuan awak, okey, untuk tujuan eksperimen, dikatakan kat sini ialah untuk mengkaji hubungan antara arus elektrik dengan bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet. Okey, bila masuk je tujuan sebenarnya, awak tak boleh guna kekuatan elektromagnet sebab kita nak tahu kekuatan elektromagnet tu kita nak ukur berdasarkan apa. Kan, kita tahu pemboleh ubah kita mesti benda yang boleh diukur ataupun benda yang boleh dikira. Alright. So, bila awak tulis kekuatan elektromagnet, dia jadi tak sesuai lah. Okay, so untuk inference tadi, even awak nak tulis arus elektrik mempengaruhi bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet pun boleh. Okay. So, untuk pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah arus elektrik. Okey, yang bergerak balas kat sini bilangan klip kertas ataupun bilangan klip yang ditarik oleh elektromagnet. Kemudian yang dimalarkan. Okey, yang dimalarkan awak boleh ambil je semua senarai kat atas ni kecuali arus. Sebab bila arus ni dah jadi manipulasi, automatik semua ni mesti menjadi pemboleh ubah yang bergerak balas. Pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. So, sama ada awak nak ambil bilangan lilitan ke, ketebalan dawai ke, boleh. Okey, yang ni selalunya dua yang ni kita tak masuk dalam eksperimen. Okey, eksperimen kita, faktor selalu yang kita boleh uji adalah 3 yang ni je. Okey, so maksudnya untuk awak punya pemboleh ubah yang dimalarkan, sama ada awak nak letak ketebalan dawai ataupun bilangan lilitan solenoid lah. Okey, tengok untuk senarai radas dan bahan, kita ada teras besi lembut, klip kertas, okey, ammeter, rheostat, kaki retort, bekalan kuasa dan sebagainya lah. Okey, bekalan kuasa mesti kena masukkan. Okey, ini adalah untuk awak punya susunan radas. Okey, awak kena lukis sebiji macam ni. Okey, kat sini kita ada bekalan kuasa, arus, terus direct current. Ataupun pakai sel kering pun tak apalah. Just tulis je sel kering. Nak pakai bekalan kuasa pun boleh, tak kisah. Okey, kat sini ini adalah simbol rheostat. Kemudian awak ada ammeter,
kita ada kaki retorte yang disambungkan dengan teras besi lembut dan kita lilitkan untuk jadikan dia solenoid. Okey, di bawah ni ada satu bika ataupun ada satu mangkuk yang berisi klip kertas. Okey, maksudnya untuk eksperimen menguji kekuatan elektromagnet ni, dia punya susunan radas dia sama. Okey, even yang dimanipulasi dia arus elektrik ataupun bilangan lilitan ataupun ketebalan dawai. So dia punya susunan radas dia sama. Okey, bezanya pada dia punya semua ni lah. Okey, pemboleh ubah awak. Okey, kita tengok dia punya prosedur. Okey, macam biasalah prosedur awak 3 ayat. Okey. Oleh sebab kita punya pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah arus, maka untuk prosedur yang pertama dia adalah berkaitan dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, so tengok kat sini switch dihidupkan. Okey, dan restart dilaraskan. Okey, bila waktu switch dihidupkan, actually awak kena letak gambar switch lah kat situ. Okey, kalau tidak, tak payah switch dihidupkan. Awak ada bekalan kuasa kan? Okey, tulis bekalan kuasa dihidupkan. Okey, dan restart dilaraskan supaya arus elektrik mengalir 1.0 ampere. Okey, nampak So, untuk prosedur pertama, awak mesti ada pemboleh ubah manipulasi. Okey, ni kata kerja awak untuk restart dilaraskan. Kemudian ada nilai yang pertama. Okey, saya ulang lagi sekali. Bekalan kuasa dihidupkan dan restart dilaraskan supaya arus elektrik mengalir 1.0 ampere. Okey, kemudian untuk prosedur yang kedua ialah bagaimana awak mendapatkan data lah daripada pemboleh ubah bergerak balas awak. Okey, dekatkan klip kertas kepada elektromagnet dan kira bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet. Okey, kes kat sini kita tak ada alat pengukur untuk mengukur awak punya pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so awak just cakap dekatkan klip kertas kepada elektromagnet dan kira bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet. Okey, dan prosedur yang terakhir ialah ulang langkah eksperimen dengan menggunakan arus elektrik 2, 3, 4 dan 5 lah. Okey, so kita tengok dari segi penjadualan data macam biasa. Okey, arus elektrik mesti ada unit ampere. Bilangan klip kertas ditarik tak ada unit, so biarkan je lah. So nilai ni awak kena masukkan. Alright, so akhir sekali dia punya analisis data. Okay, just tulis sahaja dia punya nama paksi lah. Ni pemboleh ubah bergerak balas, ini pemboleh ubah manipulasi beserta unit. Okay, sama juga kalau misal kata kita nak tukar. Okay, kita tak nak arus elektrik, kita nak mengkaji faktor bilangan lilitan. Okey, so dekat sini kita boleh kata bilangan lilitan mempengaruhi bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet. Okey, so hipotesis dia akan jadi semakin bertambah bilangan lilitan, semakin bertambah bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet. Okey, tujuan untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan dan bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet. Okey, tukar yang tu je, tukar dia punya pemboleh ubah manipulasi sahaja. Okey, automatik yang dimalarkan dah tak boleh lah bilangan lilitan. So, dia akan jadi arus elektrik ataupun ketebalan dawai lah. Okey, senarai radas nambahan sama. Dia punya yang ni pun sama. Okey, sama je. Kemudian, apa yang membezakan ialah pada prosedur awak. Prosedur yang pertama. Okey, apa yang berlaku kepada prosedur pertama? Okey, ayat awak ialah lilitkan. Okey, lilitkan solenoid dengan berapa lilitan yang awak nak buat? Okey, lilitkan solenoid dengan 10 lilitan ataupun 20 lilitan. Okey, boleh. Maksudnya awak punya kata kerja lilitkan, awak punya pemboleh ubah manipulasi ialah bilangan lilitan, seterusnya nilai pertama awak. Okey, kemudian nombor 2 sama. Nombor 2 ni awak kena tambah pula ayat bekalan kuasa dihidupkan. Baru dekatkan klip kertas. Okey. Kita tak boleh hidupkan dulu bekalan kuasa baru awak nak lilit kan. So sebab tu yang pertama sekali dia akan jadi okey, first sekali awak kena lilitkan dulu bilangan lilitan pada solenoid dengan berapa? 20 atau 20 lilitan. Okey, kemudian
Yang kedua, baru awak kata bekalan kuasa dihidupkan. And then baru dekatkan klip kertas pada elektromagnet dan kira bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet. Okey. Yang ketiga, ulang rangkaian eksperimen dengan menggunakan dengan menggunakan bilangan lilitan 40, 60, 80 dan 100. Okey. Boleh Sama juga untuk penjadualan data. Kat sini ialah bilangan lilitan. So tak ada unit lah. So tulis 20, 40, 60, 80, 100. So ini bilangan klip kertas yang ditarik. Okey, boleh